Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Fazilah. Bagi assignmen Etika dan Peradaban BLHW2772, kami akan menerangkan tentang isu ketagihan internet dalam kalangan remaja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Abdul Rafiq Muhammad Ali dan pada kali ini saya akan membentangkan slide mengenai penyataan masalah. Terdapat 5 poin penyataan masalah bagi ketagihan internet dalam kalangan remaja. Antaranya ialah yang pertama, mengalami kemerosotan dalam kesejahteraan mental. Ini merujuk kepada pengalaman yang merosotnya keadaan emosi dan mental seseorang. Ini boleh melibatkan perasaan seperti kecemasan, tekanan, kemurungan, atau tekanan mental yang tinggi. Kemerosotan dalam kesejahteraan mental adalah perkara yang serius dan memerlukan perhatian serta sokongan. Poin yang kedua adalah gangguan prestasi akademik. Ini bermaksud prestasi akademik seseorang mengalami masalah atau terganggu. Ini mungkin disebabkan oleh faktor seperti masalah kesejahteraan mental, kurangnya fokus, atau masalah lain yang menghalang seseorang daripada mencapai potensi akademik mereka. Poin yang ketiga adalah productivity berkurangan dan tumpuan terjejas. Ini merujuk kepada penurunan dalam keupayaan seseorang untuk bekerja dengan cepat dan berfokus. Ini boleh berkaitan dengan gangguan prestasi akademik dan masalah kesejahteraan mental yang boleh mengakibatkan kurangnya daya tumpuan dan produktiviti yang rendah. Seterusnya adalah mengurangkan kesan negatif ketagihan internet. Ini bermaksud usaha untuk mengurangkan impak negatif daripada ketagihan internet. Ketagihan internet merujuk kepada penggunaan berlebihan dan tidak terkawal internet yang boleh merosakkan kesehatan dan mental seseorang. Ini mungkin melibatkan strategi seperti menghadkan masa atau mencari bantuan daripada profesional kesihatan. Dan yang terakhir sekali adalah menggalakkan persekitaran dalam talian yang sihat. Ini merujuk kepada usaha untuk memastikan bahawa persekitaran dalam talian yang seseorang terlibat adalah positif dan sihat. Ini boleh melibatkan mengelakkan situasi-situasi negatif dalam talian, seperti toxicity media sosial atau penyalahgunaan internet. Dan sebaiknya mencari komuniti dalam talian yang menyokong perkembangan positif dan kesihatan mental. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Luqman Nur Hakim bin Jamil. Kali ini saya akan membentangkan objektif kajian tentang projek ini, iaitu di mana yang pertama adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong kepada ketagihan terhadap internet, iaitu di mana remaja lebih cenderung mencari keseronokan di internet, antaranya malas beriadah, permainan video lebih menarik dan juga tiada kesedaran tentang bahayanya internet. Yang kedua adalah untuk mengkaji kesan-kesan ketagihan internet. Terbagi kepada dua, iaitu terhadap individu dan juga ketagihan internet terhadap sosial. Yang ketiga adalah mengkaji cara mengatasi masalah ketagihan internet, di mana peranan ibu bapa dalam mendidik anak-anak dan juga disiplin diri sendiri. Untuk metodologi kajian, terdapat dua kaedah yang digunakan dalam kajian ini, iaitu kajian melalui perpustakaan dan internet. Bahan rujukan yang diambil daripada perpustakaan adalah seperti artikel dan buku, manakala bahan rujukan daripada internet adalah seperti artikel juga dan begitu juga laman sesawang. Semua rujukan yang diambil daripada sumber-sumber ini hendaklah dipilih dan dikumpulkan dengan memastikan data-data yang diperolehi relevan dengan objektif kajian dan data-data yang ingin dikaji. Contoh-contoh data yang diperolehi hendaklah berkaitan dengan faktor-faktor kesan dan langkah-langkah yang berkaitan dengan isu ketagihan internet. Dan selepas semua data telah dikumpulkan, proses untuk menganalisis data dilakukan bagi mentafsir data-data yang telah dikumpulkan. Dan begitu juga mengenal pasti data-data yang telah ditafsir adalah signifikan dengan kajian ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Fikri bin Nosani. Seterusnya akan menerangkan lebih lanjut mengenai faktor ketagihan internet. Faktor yang pertama ialah lebih cenderung mencari keseronokan yang cepat. Seseorang yang lebih cenderung mencari keseronokan yang cepat mudah terjebak dalam penggunaan internet yang menghibur seperti permainan video atau menonton video dalam talian. Mereka mungkin mengejar perasaan seronok atau kesenangan segera yang ditawarkan oleh aktiviti-aktiviti ini. Permainan video sebagai contohnya seringkali menawarkan ganjaran segera dalam bentuk pencapaian dalam permainan atau kejayaan dalam menyelesaikan sesuatu tugas. Menonton video dalam talian seperti YouTube atau platform streaming juga memberikan pengalaman hiburan dengan banyak pilihan konten yang menarik.
Oleh kerana penggunaan internet yang berlebihan dalam aktiviti ini, individu mungkin menjadi lebih terikat kepada komputer atau peranti mudah alih mereka, membuang masa berjam-jam untuk mencapai keseronokan ini tanpa menyedari waktu yang kian berlalu. Seterusnya ialah malas melakukan aktiviti fizikal. Ketika seseorang lebih aktif di media sosial atau terlalu banyak berinteraksi dalam talian, mereka mungkin kurang termotivasi untuk melakukan aktiviti fizikal. Media sosial seperti Facebook, Instagram atau Twitter dapat menjadi pengalih perhatian yang kuat dari aktiviti luaran. Ketika individu terlalu terlibat dalam dunia maya dan penggunaan media sosial, mereka kurang bersedia atau malas untuk melakukan aktiviti fizikal seperti bersukan, jalan-jalan atau senaman. Ini boleh mengakibatkan penurunan tahap kesihatan fizikal dan menyebabkan masalah seperti obesiti, kurang tenaga badan dan masalah kesihatan yang berkaitan dengan kurangnya aktiviti fizikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Amin bin Syafiee. Saya akan terangkan tentang faktor ketagihan internet. Sebagai contoh, permainan online yang lebih menarik, iaitu permainan PC ataupun permainan mobile. Umum tahu bahawa pada era globalisasi pada masa kini, kita dapat bermain permainan online yang boleh bertemu dengan orang di luar kawasan kita seperti di globalisasi. Ini adalah lebih menarik berbandingkan permainan tradisional yang sedia ada sebelum ini dan memberikan mereka lebih tertarik untuk melakukan permainan secara online berbanding dengan permainan secara tradisional. Seterusnya, tiada kesedaran tentang bahayanya internet. Sebagai contoh, obesiti dan juga data mining. Umum juga tahu bahawasanya kita terlalu bebas menggunakan internet akan menyebabkan senang orang untuk menggodam data kita yang sedia ada dan membahayakan kita pada masa hadapan dan tidak akan membenarkan kita untuk menjaga privasi kita pada masa hadapan. Seterusnya juga akan menyebabkan berlakunya obesiti terhadap individu yang sentiasa malas untuk keluar bersukan secara tradisi dan tidak mementingkan kesihatan. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hussaini. Hari ini saya akan menceritakan tentang kesan ketagihan internet terhadap remaja. Yang pertama, kualiti pelajaran dan pekerjaan terjejas. Ketagihan internet dapat mengganggu pelajaran dan pekerjaan individu yang terlalu terlibat dalam internet mungkin mengabaikan tugas-tugas sekolah atau kerja yang sepatutnya dilakukan. Ini boleh merosakkan prestasi akademik ataupun profesional mereka. Yang kedua, masalah kesihatan dan obesiti. Penggunaan berlebihan internet sering kali bererti lebih banyak waktu yang dihabiskan di dalam rumah atau di depan komputer. Ini boleh menyebabkan kekurangan aktiviti fizikal dan peningkatan risiko obesiti serta masalah kesihatan yang lain yang berkaitan dengan gaya hidup kurang aktif. Yang ketiga, mudah terjerumus dalam masalah video lucah dan sosial. Ketagihan internet boleh membawa individu terjerumus dalam masalah seperti penontonan video lucah ataupun bergabung dalam aktiviti sosial yang merugikan seperti cyberbully. Ini boleh merosakkan moral dan integriti seseorang. Yang keempat, komuniti menjadi kecil. Ketika individu lebih terlibat dalam dunia maya, komunikasi dan interaksi sosial dalam komuniti sebenarnya mungkin terabai. Ini dapat menyebabkan komuniti menjadi kecil dan mempengaruhi kehidupan sosial yang seimbang. Yang kelima, kurang kemahiran komunikasi. Penggunaan internet berlebihan dapat menghambat perkembangan kemahiran komunikasi interpersonal. Individu mungkin kurang terampil dalam berinteraksi dengan orang lain secara langsung dan ini boleh membawa kepada isolasi sosial. Penting untuk mengawal dan menimbang penggunaan internet untuk mengelakkan ketagihan serta menjaga keseimbangan dalam kehidupan seharian. Kesedaran mengenai potensi risiko ketagihan internet perlu ditingkatkan dan sokongan perlu diberikan kepada individu yang mungkin mengalami ketagihan ini.
Assalamualaikum. Salam sejahtera. Nama saya Fauzan Fatullah bin Zubaidi Wahyono dan saya akan menerangkan tentang cara mengatasi masalah ketagihan internet dalam kalangan remaja. Yang pertama, peranan ibu bapa dalam memantau kegiatan anak-anak di rumah. Ibu bapa haruslah memainkan peranan utama dalam membendung masalah ini terjadi kepada anak mereka. Mereka boleh memantau dan menetapkan had waktu bagi penggunaan internet di rumah. Yang kedua, berkomunikasi secara terbuka dengan anak tentang risiko ketagihan internet. Dan yang seterusnya, ibu bapa hendaklah menyediakan aktiviti alternatif sebagai pengganti kepada penggunaan internet di rumah dan menggantikan dengan aktiviti-aktiviti seperti membaca, bermain sukan atau aktiviti luaran. Seterusnya, yang kedua ialah mengutamakan disiplin diri. Ini adalah kesedaran diri sendiri dan hendaklah seseorang remaja itu berfikir tentang bahayanya ketagihan internet ini. Seseorang remaja itu boleh menetapkan had waktu dan mematuhi had tersebut. Ini adalah bagi mendisiplinkan diri dalam menggunakan internet. Yang kedua, mengetahui dan mengelakkan pencetus ketagihan yang boleh memicu penggunaan berlebihan. Dan seterusnya iaitu mengenal pasti tugas atau tanggungjawab yang perlu diselesaikan sebelum menggunakan internet. Dan yang terakhir sekali, cara mengatasi masalah ketagihan internet dalam kalangan remaja adalah dengan melaksanakan program kesedaran. Contohnya, membuat kempen kesedaran awam bagi mengenali risiko ketagihan internet. Dan contoh yang kedua dan yang terakhir adalah memberikan pendidikan kepada individu dan keluarga mengenai tanda-tanda awal ketagihan internet serta sumber sokongan yang boleh diakses jika diperlukan apabila seseorang itu mengalami ketagihan internet. Itu sahaja. Terima kasih.